Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini kami daripada kumpulan yang keempat yang membawa tajuk pergaulan bebas ataupun lebih dikenali sebagai ikhtilat, yang mana kami diberikan tugasan di bawah subjek hadis maudhu'i. Kodnya adalah QSI 36402 yang dibimbing oleh Profesor Madya Dr. Wan Khairul Aiman bin Wan Mokhtar. Saya Muhammad Aziz Taufik bin Arifai, nombor metrik 068872. Kami sebanyak 3 orang dan 2 orang lagi sahabat saya yang bernama Muhammad Irhamzan bin Ejon, nombor metrik 065495, dan seorang lagi yang bernama Tengku Muhammad Akid bin Tengku Hasnu Bahri, nombor metrik 067817. Okey, kali ini kami akan membentangkan berkaitan dengan ikhtilat, iaitu pergaulan bebas. Jadi ini adalah isi kandungannya. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah penentuan tema, dan yang ketiga kaedah pengumpulan hadis serta contoh. Selepas itu contoh-contoh hadis beserta dengan sanadnya dan matannya. Lepas tu kami akan menceritakan berkaitan dengan isu semasa berkaitan dengan pergaulan bebas, dan terakhir sekali adalah kesimpulan. Okey, kita terus sahaja kepada yang pertama adalah pengenalan. Okey. Yang pertama adalah pengenalan, yang makna pergaulan bebas ini ataupun kita lebih kenali sebagai ikhtilat, iaitu berasal daripada perkataan bahasa Arab yang membawa kata dasar khalata, iaitu bercampur, yang mana merujuk perkataan pergaulan bebas adalah satu bentuk perilaku yang menyimpang, di mana bebas yang dimaksudkan ialah melebihi batas-batas norma yang ada. Namun dari sudut ulama fiqh pula, pergaulan bebas ni adalah satu keadaan apabila seseorang lelaki itu dan seseorang perempuan itu yang berstatus ajnabi bertemu melebihi 2 orang di satu tempat yang dan berlakunya interaksi antara mereka ini. Namun dari segi agama pula, ikhtilat ini adalah proses pergaulan dengan orang lain tetapi melepasi ikatan batasan pergaulan. Okey, seterusnya di dalam surah An-Nur ayat 30 hingga 31 membawa maksud hendaknya kita ini menjaga pandangan mata dalam bergaul, yang mana memberi makna batas dalam pergaulan bebas. Habis selesai berkaitan dengan pengenalan yang berkaitan dengan pergaulan bebas. Seterusnya kita lihat kepada penentuan tema hadis. Kami memberikan 5 tema di dalam hadis yang berkaitan dengan pergaulan bebas ini ataupun ikhtilat ini. Tema yang pertama adalah pergaulan bebas ini adalah merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu yang lain, serta dilakukan juga oleh individu ataupun individu dengan kelompok. Itu tema yang pertama. Yang kedua adalah pergaulan ini mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seseorang individu. Yang ketiga, yang dilakukan pergaulan yang dilakukan itu adalah cerminan kepribadian seseorang itu, baik pergaulannya itu membawa ke arah yang positif ataupun perkara yang negatif. Yang keempat, pergaulan yang positif dapat didefinisikan, dapat dilihat iaitu dengan kerjasama antara individu ataupun kelompok dalam melakukan hal-hal yang positif lah. Dan yang terakhir sekali, tema yang kelima, iaitu pengaruh yang negatif lebih mengarah kepada pergaulan-pergaulan yang bebas, dan hal itulah yang perlu dihindari, terutamanya bagi golongan-golongan baru, golongan-golongan remaja yang masih lagi mencari jati dirinya pada usia remaja. Selesai berkaitan dengan penentuan tema hadis. Seterusnya kita lihat kepada
kaedah kaedah yang kami gunakan untuk pengumpulan hadis serta contoh-contohnya. Jadi dalam kami mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan pergaulan bebas ataupun ikhtilat ini, kami menggunakan 3 kaedah untuk mencari hadis. Kaedah yang pertama adalah dengan menggunakan kata kunci, iaitu ikhtilat. Di dalam kitab Kutubut Tis'ah, dengan menggunakan Maktabah Syamilah, maka kami mendapati semua hadis di dalam kitab 9 tersebut adalah kurang menepati dengan tajuk yang hendak kami kaji. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, kami menggunakan buku-buku ataupun kitab-kitab hadis yang berkaitan dengan tajuk ikhtilat. Contohnya kitab tu yang ke atas tu, Al-Ikhtilat Bainar Rijal wan Nisa. Dan di dalam kitab ini kami menemukan 23 hadis yang berkaitan dengan tajuk pergaulan bebas ataupun ikhtilat, dan hanya 11 hadis sahaja yang menepati tema hadis yang hendak kami cari itu. Itu kaedah yang kedua. Dan kaedah yang ketiga kami gunakan adalah menggunakan kalimah fakhtalata. Fakhtalata di dalam hadis itulah. Jadi hasilnya adalah hadis yang menepati kajian kami terdapat di dalam kitab Sunan Abi Daud, yang mana hadis tersebut ialah hadis larangan berjalan seiring dengan wanita. Itu kaedah kami dalam mengumpul hadis-hadis yang berkaitan dengan ikhtilat ataupun pergaulan bebas. Dan seterusnya adalah contohnya, dan contoh-contoh hadis serta syarah sanad dan matannya, yang itu akan diterangkan oleh saudara selepas saya, iaitu saudara Tengku Muhammad Akid bin Tengku Hasnu Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Muhammad Akid bin Tengku Hasnu Bahri, nombor matriks 067817. InsyaAllah hari ini saya akan bacakan contoh hadis serta syarah sanad dan matan. Hadis pertama iaitu hadis lelaki berduaan dengan wanita ajnabi. Maksudnya, janganlah bersunyi-sunyian seorang lelaki dan perempuan, melainkan yang bersama-sama perempuan tersebut adalah mahram. Hadis riwayat Muslim. Hadis pertama iaitu hadis lelaki berduaan dengan wanita ajnabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua-dua kitab sahih mereka. Oleh itu, tidak ada keraguan mengenai kesahihan hadis ini daripada aspek sanad dan juga matan atau teks hadis. Imam Al-Nawawi berpendapat mensyarahkan petikan illa wa ma'hadhu mahram, menyebut bahawa diharuskan duduk berdua-duaan dengan sesama mahram, dan dibolehkan juga memandang mereka walaupun tanpa hajat. Namun haram sekiranya mereka melihat dalam keadaan syahwat, yakni dengan keinginan nafsu. Menurut pandangan dan keterangan di atas, dan dapat disimpulkan bahawa khalwat atau berdua-duaan sesama mahram adalah diharuskan dari sudut syarak. Bahkan diharuskan juga untuk memandang mereka tanpa hajat. Namun sekiranya memandang mahram dan berkhalwat dengannya secara syahwat dan boleh menimbulkan keinginan nafsu terhadapnya, maka hal ini adalah diharamkan. Hadis ini berstatus ataupun dihukum sebagai hadis sahih yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Seterusnya, hadis yang kedua iaitu hadis larangan menyentuh wanita bukan mahram. Maksud hadis, seseorang ditusuk kepalanya dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mujmal Kabir nombor 486 dan Ar-Ruyani dalam musnadnya. Yang kedua, hadis 227. Hadis ini dihukum berstatus hadis hasan oleh Imam Al-Bani dalam As-Sahih
nombor 226. Kata al-mikhyat berarti jarum, paku dan sejenisnya yang dipergunakan untuk mengait atau menjahit. Hadis ini dengan terang dan jelas menunjukkan penegasan haramnya seorang lelaki menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada contoh hadis yang ketiga beserta syarah sanad dan matan bagi subtopik ataupun tema hadis yang bertajuk pergaulan bebas di antara lelaki dan wanita. Di dalam hadis yang ketiga itu, yakni bertajuk hadis wujudnya zina kecil jika lelaki dan wanita berdua-duaan, yang mana berbunyi hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah kataba ala ibni Adam hizahu min ila akhir ayat." Yang mana hadis ini terdapat di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Yang mana maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi anak Adam bahagian daripada zina, dan dia pasti menyedari bahawa zina mata adalah penglihatan, zina lidah adalah percakapan, nafsu dan keinginan, dan aurat ataupun kemaluan, yang mana mengesahkan semua itu benar atau tidak berbuat zina. Okey, baik. Di sini syarah hadis yang bermaksud, hadis ini membawa maksud kepada sesungguhnya manusia itu tidak mustahil akan melakukan zina kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi SAW juga menyebutkan pelbagai contoh untuk perkara tersebut, yakni zina kedua mata adalah melihat, secara melihat, yakni seorang lelaki jika melihat kepada seorang wanita meskipun tidak dengan keadaan syahwat tetapi wanita tersebut bukan mahramnya, maka ini yang disebut sebagai salah satu zina, iaitu zina mata. Kemudian ada pula zina yang kedua, iaitu zina melalui telinga dengan cara mendengar, yakni seseorang mendengarkan suara wanita lalu menikmati suara wanita tersebut, maka ini yang disebut sebagai zina telinga. Untuk hadis ini berstatus ataupun dihukum sebagai hadis yang sahih. Imam As-Suyuti dalam syarah Sahih Muslim telah menjelaskan bahawa hadis ini dengan kesepakatan bahawa setiap anak Adam itu tidak mengelak dari takdir zina. Tetapi zina seperti apa? Lalu Imam As-Suyuti juga melihat dua kategori zina dari pemahamannya terhadap hadis ini, yang mana menurutnya hadis ini mengkategorikan zina menjadi dua jenis ataupun dua kategori, iaitu zina hakiki dan juga zina majazi. Zina hakiki iaitu, atau lebih mudah kita faham sebagaimana difaham secara umum, iaitu pertemuan kelamin seseorang dan kelamin lawan jenisnya yang dilakukan bukan dengan haknya, yakni secara batil. Sedangkan zina majazi pula merujuk kepada dosa yang dilakukan dengan anggota badan anak Adam selain kelamin, iaitu mata, hati, mulut, tangan dan juga kaki. Dalam pada itu, seseorang tidak boleh menjadikan hadis ini sebagai alat pembenaran bagi melakukan zina yang manapun atau selainnya, hakiki mahupun zina majazi. Seterusnya sudah terang lagi bersuluh. Apabila kita sebut berkaitan dengan pergaulan bebas, pastinya ada isu yang berkaitan dengan masalah, pastinya ada masalah yang serius bila kita sebut dengan pergaulan bebas. Di dalam Islam sendiri telah dilarang. Seperti yang kita lalui ataupun saban tahun berlakunya kes rogol pelajar makin serius. Kita ambil contoh yang mudah lah pada masyarakat ataupun anak muda zaman sekarang, terlalu mengecewakan bagi kita. Seperti yang telah dikabarkan oleh berita harian online pada tarikh 28 Disember tahun 2019, kes rogol pelajar makin serius berdasarkan maklumat terkini, yakni polis Diraja Malaysia iaitu PDRM, Naib Pengerusi Kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF iaitu Tan Sri Lee Lam Tieh berkata, statistik jumlah kes rogol dalam kalangan pelajar semakin meningkat, yakni 15.5%, iaitu sebanyak 26 kes. Kemudian Lam Tieh juga berkata, sebab itulah pendidikan dan pencegahan sangatlah penting. Ia perlu dilakukan secara berterusan. Isu ini kita boleh kaitkan dengan wujudnya pergaulan bebas yang tidak terkawal antara lelaki dan juga perempuan, khususnya pelajar di sekolah, yang menyebabkan berlakunya kes rogol ini. Kemudian pergaulan bebas yang tidak dikawal dan tidak ada batas ini salah satu punca berlakunya isu ini di samping kurangnya didikan tarbiyah akhlak dan kefahaman mengenai halal ataupun haram, ataupun lebih dekatnya hukum-hukum di dalam Islam khususnya, bermula daripada institusi keluarga itu sendiri,
yang mana kita anggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam memastikan perkara sebegini tidak berlaku lebih serius, kerana mencegah itu lebih baik daripada merawat. Melalui penghayatan ilmu Al-Quran dan juga sunnah seperti ilmu hadis maudhu'i ini, kita boleh lihat ia mampu menyedarkan dan memberikan kefahaman serta ilmu terhadap pentingnya kita menjaga batas pergaulan, ataupun dalam Arabik dia ikhtilat, disebut sebagai ikhtilat, sesama jantina yang berbeza. Sebagai kesimpulan untuk pembentangan kumpulan kami berkenaan dengan pergaulan bebas ataupun ikhtilat, pada asasnya atau prinsipnya pergaulan di antara lelaki dan perempuan adalah dilarang dalam Islam. Namun dalam keadaan dan batas-batas tertentu seperti keadaan darurat, kemaslahatan, keperluan dan kebiasaan adat setempat, maka ia kita boleh jadikan dengan syarat yang terbabit, mestilah menjaga batas-batas syarak, iaitu kita berpakaian secara menutup aurat mengikut landasan syariat Islam yang sebenar, kemudian merendahkan pandangan antara satu sama lain, tidak kira wanita ataupun lelaki. Kemudian kita bercakap dalam keadaan biasa dan normal yang tidak ada unsur fitnah, di samping pelbagai pegangan rujukan kitab yang boleh kita gunakan dan pegang sebagai panduan hidup agar tidak terjerumus dalam kesesatan dan mampu membentengi diri kita daripada perkara yang negatif dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Syukran jazilan ala istimamikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.